Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi pelajar-pelajar yang mengambil subjek KMK semester 3. Pada hari ini kita akan membincangkan bahagian B semester 3 iaitu bahagian pengurusan. Dan pengurusan ini lebih tertumpu kepada organisasi sastra seperti yang termaktub dalam Sukatan Pelajaran Malaysia, sukatan yang telah ditetapkan oleh Majlis Perpiksaan Malaysia, iaitu bahagian pengurusan projek. Jadi di akhir pembelajaran diharapkan pelajar dapat menghuraikan aspek pengurusan projek seperti seminar, kursus atau pertandingan dan pementasan yang terdapat dalam soalan bahagian B semester 3 pengurusan. Jadi dalam pengurusan projek biasanya kita akan dibahagikan kepada beberapa bahagian. Tetapi sebelum kita pergi kepada pembahagian pengurusan projek, kita lihat konsep. Dalam peperiksaan bahagian B pengurusan yang biasanya pada soalan nombor 4, jadi pelajar-pelajar harus mengetahui, iaitu mengetahui dengan cara mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sastra, kaedah yang digunakan bagi melaksanakan kegiatan tersebut. Pelaksanaan memerlukan penyelarasan yang teratur dengan menggabungkan prinsip-prinsip pengurusan bagi memastikan ianya dapat dilaksanakan dengan jaya dan berkesan. Oleh sebab itu, pelajar harus menghafal, menguasai prinsip-prinsip asas pengurusan seperti perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan. Bagi pengurusan projek, soalan biasanya terbahagi kepada dua. Satu, soalan umum tentang prinsip asas pengurusan tentang satu projek. Yang kedua, soalan itu dipecahkan mengikut perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja atau kepimpinan dan kawalan. Salah satu prinsip asas pengurusan akan ditanya dalam pengurusan projek. Jadi terdapat dua kaedah soalan akan ditanya. Okey, yang seterusnya kita akan lihat dari segi pengurusan projek. Apa yang kita kena tahu tentang pengurusan projek? Pengurusan projek itu merangkumi seminar, kursus, pertandingan dan pementasan. Ini yang biasa ditanya dalam peperiksaan bagi pengurusan projek. Dengan kata lain, semua projek yang diperkenalkan haruslah pelajar memahami. Okey, seperti seminar, kursus, pertandingan dan pementasan. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah bidang-bidang pengurusan projek seperti seminar. Okey, kita lihat di sini. Okey, pada slide yang disediakan, pengurusan projek iaitu seminar. Seminar merangkumi persidangan, perjumpaan ataupun perbincangan. Okey. Bertukar-tukar pendapat tentang perkara-perkara tertentu. Manakala yang kedua iaitu kursus. Kursus adalah pelajaran mengenai sesuatu perkara yang diberikan dalam jangka masa yang singkat. Ini pelajar kena tahu. Kemudian pertandingan, perihal bertanding, berlawan, bersaing untuk mencapai kejayaan dengan matlamat mencapai sesuatu objektif dan sebagainya. Jadi biasanya pertandingan berbalas pantun, pertandingan mendeklamasi saja, pertandingan membaca puisi dan sebagainya. Manakala yang seterusnya adalah dari segi pementasan. Pementasan adalah perbuatan mementaskan sesuatu hasil karya seperti drama, sandiwara, puisi darah, sajak dan sebagainya. Yang ini pementasan, pelajar biasa akan terlibat dalam pertandingan-pertandingan. Pementasan ini dibuat di sekolah atau di peringkat-peringkat pertandingan peringkat daerah. Okey. Dalam pengurusan projek, seminar, kursus, pertandingan dan pementasan ini bergantung kepada soalan yang diutarakan diberikan oleh MPM. Jadi pelajar harus memikirkan kaedah yang terbaik untuk memahami
seminar, kursus, pertandingan pementasan secara kebat. Di sini pelajar kena memikirkan secara logik sesuatu pengurusan projek tersebut. Dan seterusnya kita akan lihat bagaimana soalan-soalan yang pernah ditanya dalam peperiksaan sebelum-sebelum ini. Okey. Contohnya pada soalan ulangan 3 2013. Okey. Di mana soalannya sangat panjang. Guru sastra di sebuah sekolah menengah telah meminta pelajar di tingkatan 6 menguruskan pertandingan deklamasi saja. Jadi di situ pertandingan. Setelah berakhirnya pertandingan tersebut, guru sastra amat gembira dengan pengurusan. Jadi di situ saya highlightkan pengurusan. Jadi bila soalan itu menanyakan pengurusan, bermakna perancangan, penorganisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan harus dikuasai oleh pelajar. Okey. Para hakim dan para peserta berpuas hati. Pertandingan dijalankan dengan teratur. Keperluan teknikal disediakan dengan lengkap. Persiapan pentas disediakan dengan rapi. Acara berjalan lancar. Para penonton mengucapkan tahniah kepada pihak pengurusan pertandingan tersebut. Berdasarkan gambaran di atas, ulaskan kejayaan jawatankuasa pengurusan dalam pertandingan saja mengikut prinsip-prinsip asas pengurusan. Oleh sebab itu, pelajar harus mengetahui apa itu prinsip-prinsip asas pengurusan. Okey, manakala soalan semester 3 2014, soalan yang ringkas 25 markah, pihak sekolah ingin mengadakan majlis bacaan puisi sempena hari kemerdekaan. Anda, jadi saya highlightkan anda. Jadi dalam jawapan pelajar mesti ada saya. Dalam huraian ataupun dalam contoh. Anda dilantik sebagai pengurusi untuk menguruskan majlis tersebut. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelolakan majlis tersebut. Jadi di sini bila langkah-langkah ada perkataan menguruskan, maka 5 prinsip asas pengurusan hendaklah dimasukkan sebagai fakta. Kemudian soalan yang terakhir yang pernah keluar periksa iaitu semester 3 2017. Guru penasihat tidak berpuas hati. Lawan dengan soalan sebelum itu. Dengan pengurusan pertandingan berbalas pantun yang dijalankan oleh Persatuan Sastra sekolah anda. Jadi bincangkan gambaran di atas berdasarkan kepada prinsip asas pengurusan. Di sini apa yang menyebabkan kegagalan dalam prinsip asas pengurusan? Apa yang kita gagal? Dari segi perancangan, dari segi penorganisasian, dari segi kawalan, dari segi kepimpinan dan dari segi tenaga kerja. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana panduan menjawab soalan pengurusan projek. Jadi sebenarnya untuk menjawab soalan pengurusan projek, sebenarnya ia berbentuk teknikal, di mana pelajar harus menghafal apakah yang di projek tersebut dan apakah pengurusan. Ini memerlukan kemahiran hafalan. Okey. Jadi dia dibahagi kepada 3 bahagian. Kita pergi pada bahagian yang pertama iaitu pengenalan. Biasanya diperuntukkan 3 markah. Jadi bagi soalan pengurusan projek biasanya soalan tunggal 25 markah, pastikan pelajar ada bahagian A iaitu pengenalan yang merangkumi 3 markah. Apa yang terkandung dalam 3 markah tersebut? Yang pertama, latar belakang projek. Adakah projek itu berbentuk seminar, kursus, pertandingan atau pementasan? Ini dinyatakan dalam soalan seperti yang kita telah maklum terdahulu. Okey, yang kedua, dalam pengenalan perlu menyatakan isi atau fakta. Apa itu asas pengurusan, asas pengurusan? Okey, mesti nyatakan 5 fakta: perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan.
mesti dinyatakan. Okey, dari segi menyatakan isi dan fakta, pelajar hanya menyatakan 3 sahaja pun mencukupi untuk markah 3 markah. Okey. Kemudian kita pergi pada bahagian B seterusnya, iaitu bahagian yang paling penting, di mana memperuntukkan markah 20 markah bergantung kepada skema. Okey, 5 isi atau fakta yang penting: perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan. Ini menjadikannya fakta untuk 5 markah. Apa yang perlu ada dalam setiap fakta untuk mendapat 4 markah? Yang pertama, apa konsep atau definisi? Apa itu perancangan? Kemudian, mengapa huraian fakta? Mengapa perancangan itu penting dalam pengurusan projek? Itu yang pelajar kena hafal kehendak pengurusan, visi asas pengurusan dari segi perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja dan kepimpinan. Manakala yang terakhir dalam konsep bagi isi dan fakta, iaitu contoh. Di sinilah kebaknya pelajar kena kuasai. Sebab projek yang dilaksanakan adalah imajinasi pelajar itu sendiri. Apakah projek itu, pelajar kena fikir bagaimana nak menghuraikan pengorganisasian sebagai contoh. Okey. Bagaimana pengorganisasian tersebut dalam projek akan dilaksanakan. Okey, seterusnya kita akan lihat bahagian contoh dan fakta secara detail. Ini yang cikgu letakkan supaya pelajar-pelajar dapat menguasai bagaimana hendak menghasilkan contoh atau isi fakta yang sempurna. Di sini sebagai panduan renungan pagi pelajar, bagaimana menghasilkan satu karangan yang terbaik untuk pengurusan projek di bawah fakta perancangan. Sebagai contoh, perancangan faktanya, perancangan merupakan asas dalam pengurusan. Itu fakta dia. Perancangan. Mana di situ boleh dah dibagi 1 markah. Apa yang huraikan? Apa itu perancangan? Dan mengapa perancangan itu diperlukan? Perancangan adalah kaedah terperinci yang diatur terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu pertandingan, seminar atau kursus. Okey, bermakna kaedah terperinci yang diatur terlebih dahulu. Itulah maksud perancangan. Manakala mengapa perancangan itu penting? Kerana objektif dan matlamat harus dibuat agar perancangan tercapai. Dan contoh, yang ini cikgu katakan kebak. Jadi, kalau kita tengok kepada contoh yang cikgu bagi kepada awak, dalam pertandingan berbalas pantun. Jadi, ada perkataan anda, saya sebagai pengerusi telah menetapkan beberapa objektif dalam perancangan seperti mencukir bakat baru dalam berbalas pantun untuk ke peringkat negeri. Di sini memerlukan pelajar menggunakan kebak yang sangat tinggilah. Atau mendedahkan pelajar kepada seni berbalas pantun. Itu satu huraian fakta contoh yang sangat sesuai. Dan seterusnya cikgu bagi panduan lah bagi pelajar bagaimana membuat prinsip asas pengurusan yang lain. Contoh, bagi pengorganisasian, di mana kita tahu pembelajaran pengorganisasian itu pengagihan tugas-tugas ahli jawatan kuasa dalam projek. Pengagihan bendahari, pengerusi, setiausaha haruslah diterangkan dalam contoh. Huraian apa itu pengagihan tugas harus diterangkan secara terperinci. Manakala dari segi tenaga kerja, dari segi tenaga kerja, bidang tugas tenaga kerja adalah mengikut kemahiran dan keupayaan. Apa kemahiran? Apa bidang tugas setiausaha? Yang pelajar perlu tahu. Tugas setiausaha adalah menyiapkan surat
keluar dan masuk dalam sesuatu projek. Sebagai contoh, pelajar mesti mengambil nama pelajar yang AJK yang terlibat dalam tenaga kerja tersebut dan apa tugas dia. Kemudian yang seterusnya, fakta yang seterusnya adalah kepimpinan. Bagaimana seseorang pengerusi, pengarah, anda sebagai pengarah dalam program tersebut, dalam projek tersebut, mempengaruhi ahli jawatankuasa untuk mencapai matlamat. Jadi, cara demokrasi, cara autokratik, laissez-faire atau kontingensi mengikut kesesuaian. Pengurusi untuk mempengaruhi ahlinya supaya mencapai matlamat projek tersebut. Sebagai contoh. Sebagai contoh, anda sebagai pengurusi telah menggunakan demokrasi iaitu berbincang dalam mencari matlamat atau tujuan projek tersebut. Itu yang paling jelas. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, fakta yang kelima biasanya kawalan lah. Di sini berlakunya pelajar anda harusnya memastikan atau memantau kegiatan aktiviti yang dijalankan dengan sempurna. Jadi sebagai pengarah pengurusi projek, anda harus memantau perjalanan dari awal, semasa dan selepas projek berjalan dengan rancak. Jadi pemantauan ini sekiranya ada masalah perlulah diperbaiki oleh pengurusi atau pengarah dalam projek tersebut secara terus ataupun di kemudian. Jadi itu mengenai fakta-fakta yang memerlukan prinsip asas pengurusan diketengahkan oleh pelajar, dan harap pelajar dapat menghuraikan secara terperinci pengorganisasian, perancangan, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan agar dalam penulisan tidak berlaku permasalahan ataupun fakta yang sama. Okey. Yang seterusnya kita tengok bahagian C yang terakhir. Jadi bahagian A kita sudah ada pengenalan, bahagian B kita sudah ada isi atau fakta, kemudian bahagian yang terakhir iaitu bahagian penutup. Jadi dalam bahagian penutup, seperti yang kita laksanakan dalam semester 1 dan semester 2, mana-mana penutup soalan 25 markah haruslah mempunyai saranan, pendapat, cadangan, penilaian atau pandangan. Daripada 5 yang penutup yang dicadangkan, pelajar haruslah menggunakan 2 isi sahaja. 2 isi sahaja, sama ada dalam bentuk saranan, pendapat, cadangan. Okey. Sebagai contoh, kesimpulannya di sini jelaslah pengurusan projek berbalas pantun mengikut pandangan saya. Di situ. Mengikut cadangan saya harus diteruskan pada tahun akan datang. Jadi, jelaslah di sini bagaimana penuntut itu memainkan peranan penting. Walaupun markah yang diperuntukkan tidak besar. Biasanya 2 markah sahaja mengikut skema semasa. Jadi, penutup akan menolong pelajar untuk mendapat markah yang minimal. Walaupun demikian, dan juga pengenalan. Jadi, bagi cikgu ada beberapa saranan yang cikgu cadangkan kepada pelajar apabila menjawab soalan pengurusan projek. Bagi pengurusan projek, beberapa nota tambahan yang cikgu nak kongsi dengan pelajar pada hari ini. Pastikan pelajar mengingat apa yang perlu kita ada dalam pengurusan. Yang pertama tadi cikgu dah bincangkan, pastikan prinsip asas pengurusan dihafal. Ke-5. Okey. Yang kedua, nota tambahan di sini cikgu nak kongsi dengan pelajar tentang jika dalam soalan ada perkataan anda. Jika dalam soalan ada perkataan anda, pastikan menggantikan diri sebagai saya. Saya sebagai pengurusi majlis pertandingan berbalas pantun. Itulah
contoh bagi satu markah anda. Sekiranya saya sebagai pengurusi majlis mendeklamasi saja, saya akan membuat perancangan seperti menetapkan objektif, iaitu menjadikan pertandingan tersebut sebagai acara tahunan. Di situ contoh bagi pelajar. Yang kedua, jika kata soal bincangkan. Beringat pelajar, di sini SEM 1, SEM 2 juga menghadapi senario yang sama. Okey, di mana bila soalan bincangkan, macam mana pun pelajar harus ada perbincangan dalam huraian fakta. Menyokong atau tidak menyokong, pro atau kontra di situ dalam bentuk perbincangan. Ini sudah dimaklumkan oleh pelajar. Saya harap pelajar menguasai kata soal bincangkan. Kemudian yang ketiga. Okey, yang ketiga, contoh wajib ada dan dalam bentuk kebak berdasarkan imajinasi pelajar secara kreatif. Di sini tidak keluar daripada soalan pertandingan, pementasan, seminar atau kursus. Pastikan pelajar mengetahui, mesti menyatakan pertandingan pantun. Dalam pertandingan pantun, pengorganisasian adalah saya akan mengagihkan. Di situ. Dalam pertandingan pantun, mengagihkan apa? Okey, contoh persiapan tempat. Selain pada itu, jamuan. Itu mengikut imajinasi pelajar secara kreatif. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, dalam setiap contoh perlu dinyatakan nama projek yang dilaksanakan berdasarkan soalan. Jadi bagi cikgu, pelajar jangan tinggal nama projek tersebut. Sekiranya tinggal projek tersebut, ia akan menimbulkan masalah, terutama dari segi memberi markah contoh. Walaupun satu markah contoh, bila tidak ada nama projek, maka markah tidak akan dikira. Jadi, nota tambahan di sini, pelajar harus kuasai yang pertama. Beringat pelajar, ulangan sekali lagi, anda ganti dengan saya. Bincangkan, perlukan huraian fakta dalam bentuk perbincangan. Manakala contoh dalam bentuk kebak dan secara kreatif bagi pelajar hasilkan contoh tersebut. Dan yang seterusnya, dalam setiap contoh perlu dinyatakan nama projek. Dan yang paling penting dalam pengurusan projek, pelajar harus menguasai 5. Apa pelajar? Perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan. Jadi cikgu kata itu saja daripada cikgu pada hari ini. Jadi cikgu sudahi majlis kita dengan surah Wal Asr, dan terima kasih.